Okay, jadi ini ayat 13 surah Yasin biasa kita baca. Kisah yang menarik, yang kita mungkin tak perasan. Setiap minggu kita ulang kisah ni, kita baca surah Yasin. Jadi kisah ni setiap minggu kita dengar sebenarnya. Jadi kisah ni adalah berlaku pada zaman Nabi Isa alaihi salam. Rahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi ajma'in. Nawaitu ta'allamu wa ta'limu wa tadhakkaru wa tadhakkaru wa rafa'at fa'al. Al-ifara wal istifara wal hasanah tamasuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a lil huda wa dalalata 'alal khair ibtigha wajhil maradati wa qurbi rabbi subhanahu wa ta'ala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. InsyaAllah kita akan sambung bacaan kitab, bacaan tafsir kita. Kita masih lagi dalam tadabbur surah Yasin. Kalau tuan-tuan yang nak buka Al-Quran, boleh. Kita akan baca sama-sama. Ayat 13, muka surat 441. 441. Muka surat 441 ayat 13. Kita akan baca sama-sama ayat 13 sampai ayat 27 insya-Allah. Astaghfirullahaladzim, 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 ladzinal haqqi wa natubu ilaih. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون
وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين صدق الله العظيم. Alhamdulillah. Okey, jadi ini ayat 13 surah Yasin biasa kita baca. Kisah yang menarik yang kita mungkin tak perasan. Setiap minggu kita ulang kisah ni, kita baca surah Yasin. Jadi kisah ni setiap minggu kita dengar sebenarnya. Jadi kisah ni adalah berlaku pada zaman Nabi Isa alaihi salam. Pada zaman Nabi Isa alaihi salam, maka Nabi Isa ini nak berdakwah Allah Sayyidina Muhammad. Maka Nabi Isa hantar salah seorang daripada Hawariyin. Hawariyin ini orang-orang yang membantu Nabi Isa. Kalau Nabi Muhammad dipanggil para sahabat. Orang-orang yang keliling Nabi kita, Nabi Muhammad, yang membantu Nabi Muhammad dipanggil para sahabat. Tapi kalau Nabi Isa, orang yang membantu dia, maka dipanggil Hawariyin. Maka Nabi Isa AS hantar salah seorang daripada Hawariyin ini untuk pergi berdakwah, wakil kepada Nabi Isa AS. Seperti yang pernah dilakukan juga oleh Nabi kita, pernah menghantar para sahabat untuk wakil kepada baginda untuk berdakwah. Maka macam tu juga Nabi Isa AS ambil salah seorang daripada Hawariyin ini, dihantar untuk berdakwah ke satu negeri yang nama dia Antaqiyah. Yang namanya Antaqiyah. Maka Allah Sayyidina Muhammad bila mana utusan kepada Nabi Isa AS ini pergi ke Antaqiyah, maka pertama sekali, orang yang pertama dia jumpa adalah di pintu masuk kota ataupun negeri Antaqiyah itu, ada seorang pakcik, ada seorang tua yang sedang mengembala kambing. Yang mengembala kambing. Nabi Isa hantar dua orang. Nabi Isa hantar dua orang untuk pergi ke negeri Antaqiyah ini. Maka mereka berdua utusan kepada Nabi Isa ini. Bila sampai ke Antaqiyah ini, orang yang pertama mereka jumpa adalah seorang tua, seorang pakcik yang sedang mengembala kambing. Nama dia
Habib An-Najjar. Nabi Habib An-Najjar. Maka dia berjumpa dengan pakcik ni. Pakcik ni kata, siapa anak muda ni, dua orang ni pakcik tak pernah nampak pun. Maka mereka berdua pun berdakwah kepada pakcik ni. Wahai pakcik, kami ni utusan Nabi Isa, mengajak supaya sembah kepada Allah yang Maha Esa, yang tidak menyekutukan Allah. Dan dia berdakwahlah kepada pakcik ni. Maka pakcik tu kata, apa bukti yang kamu ini adalah utusan Nabi Isa? Bukti yang membenarkan bahawasanya agama yang kamu bawa ini adalah betul. Apa bukti dia? Jadi orang dia nak bukti. Maka dia kata, kami boleh sembuhkan penyakit. Dia kata kami boleh sembuhkan penyakit. Jadi ketika zaman Nabi Isa alaihissalam, memang ilmu yang sedang hebat ketika itu adalah ilmu perubatan, ilmu kedokteran, kan? Medical. Jadi hebat medical, kan? Zaman Nabi Isa alaihissalam hebat. Sehingga kan siapa yang pandai ilmu medik ni, maka dia akan dihormati. Sebab itu mukjizat Nabi Isa alaihissalam pun berbentuk macam medical. Sebab setiap Nabi, dia kaedah dia, mukjizat yang diberikan kepada setiap Nabi itu sesuai dengan keadaan semasa zaman tersebut. Sebab itu Nabi Musa alaihissalam, mukjizat dia berbentuk macam sihir. Sebab pada zaman Nabi Musa alaihissalam, memang ilmu yang hebat ketika itu adalah ilmu sihir. Macam orang tengok hari ni filem Harry Potter. Itu memang betul-betul pada zaman Nabi Isa, Nabi Musa alaihissalam itu, siapa yang pandai ilmu sihir, dia hebat. Memang ada sekolah sihir, belajar sihir pada zaman Nabi Musa alaihissalam. Sebab tu Fir'aun ni, siapa yang sihir hebat, ahli sihir hebat, dia ambil jadi ahli sihir dia lah. Kan? Jadi ahli sihir dia. Sebab itu mukjizat Nabi Musa alaihissalam itu nampak macam sihir, tapi bukan sihir, tapi dia adalah mukjizat. Ahli sihir ni dia baling tongkat. Bila baling tongkat tu yukhayyalu ilaihim, nampak khayalan macam ular. Seolah-olah sihir tu, tongkat tu bertukar jadi ular. Itu orang panggil silap mata silap. Sebenarnya tongkat tetap tongkat, cuma pada mata kita nampak seolah-olah dia jadi ular. Nampak dia berubah jadi ular pada mata kita, panggil silap mata, kan? Mata tersilap. Tapi tongkat yang dibaling oleh Nabi Musa, bukannya dia khayalan silap mata nampak macam jadi ular, tak. Tongkat yang dibaling oleh Nabi Musa memang betul-betul jadi ular, bukan khayalan. Memang betul-betul jadi ular. Sebab dia boleh telan ular-ular yang lain. Dia telan tongkat-tongkat lain semua, dia telan habis. Jadi ahli sihir semua kata, ini bukan sihir, ini betul mukjizat daripada Tuhan. Sebab dia bukannya bertukar khayalan mata je, betul-betul bertukar jadi ular. Jadi sebab tu semua masuk Islam. Walhasilnya, nak ceritanya, mukjizat Nabi Musa tu dia berbentuk macam sihir. Sebab pada zaman tu memang terkenal dengan viral ketika tu ilmu sihir. Dengan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, contoh lagi, mukjizat Nabi Muhammad ni yang paling agung apa dia? Ini Al-Quran yang kita baca ni. Al-Quran ni mukjizat yang agung. Macam mana mukjizat Al-Quran ni? Nak tak apa kelebihan Quran ni? Kena belajar ilmu bahasa Arab. Sebab mukjizat Al-Quran ni dia adalah daripada sudut lughah, daripada sudut bahasa. Sebab ketika Nabi SAW diutus di tanah Arab ketika itu 1400 tahun lepas, ingat, bangsa Arab ni memang sejak dulu sampai sekarang yang mementingkan ilmu sastra. Kan? Siapa yang pandai buat syair, siapa yang pandai buat sastra, maka dia akan disanjung tinggi. Ini orang Arab. Sebab tu mukjizat Nabi SAW ni, Al-Quran ni dia berbentuk lughah, berbentuk bahasa. Sastra yang dibawa oleh Quran ni tak boleh ditiru oleh semana-mana ahli sastra Arab sejak zaman dulu sampai sekarang, sampai bila-bila. Tak boleh nak tiru. Nak kata syair pun bukan syair, nak kata kalam nasar, ayat biasa pun bukan juga Quran ni, subhanallah. Jadi tinggi balaghah Quran ni. Jadi sebab tu mukjizat Nabi tu dia berbentuk sastra. Zaman Nabi Isa AS,
Ketika itu orang sedang sibuk dengan ilmu medik ni, dengan ilmu perubatan. Kan semua doktor jadi doktor kan. Sebab tu mukjizat Nabi Isa alaihissalam ni apa dia? Yang buta pun dia boleh bagi melihat balik. Kalau doktor-doktor ketika tu yang buta tak boleh bagi lihat balik, kan, tak boleh rawat sakit buta tak boleh dirawat. Tapi Nabi Isa alaihissalam yang buta ni boleh melihat. Of course lah yang sembuhkan tu Allah, kan, tapi nak cerita kepada orang ketika tu tauhid apa semua tu, maka dia orang nampak seolah-olah Nabi Isa yang buatlah, yang sembuhkan tu adalah Allah, kan. Walhasilnya Nabi Isa kata aku boleh sembuhkan orang yang buta pun boleh melihat balik, yang bisu pun boleh bercakap balik, kan. Apa yang kamu makan malam tadi aku boleh cerita satu persatu. Oh, kan. Mana ilmu doktor yang boleh buat macam tu? Apa yang kamu makan boleh satu, bahkan yang mati pun boleh hidup balik. Masya-Allah. Kan? Dengan memang Allah lah yang buat semua tu, kan. Tapi itu mukjizat Nabi Isa alaihissalam. Maka sebab tu kalah. Mukjizat, apa maksud mukjizat? Bahasa Arab. A'jaza yu'jizu i'jazan fahuwa mu'jizun. Mukjizat tu maksud dia yang mengalahkan. Kan? Jadi bila Nabi Isa AS boleh buat begitu, kalah. Semua doktor-doktor pada zaman tu semua kalah. Itu tujuan dia. Mukjizat ni dia mesti nak mengalahkan. Maka dalam sudut ilmu tauhid, bila perkara yang pelik, luar biasa, kan, perkara aneh, luar biasa. Kalau bahasa Arab dia panggil khariqul adah. Perkara yang luar biasa ni bila berlaku di tangan para nabi, dia dipanggil mukjizat. Bila berlaku kepada orang Islam yang bukan nabi tapi dia orang soleh, orang Islam soleh, maka dipanggil karamah. Orang Melayu panggil keramat. Orang Melayu kata keramat dengan bahasa Arab karamah. Kalau berlaku kepada orang Islam yang biasa, dia bukan orang soleh tapi dia orang Islam, boleh kadang-kadang berlaku, dipanggil i'anah. Kalau berlaku kepada orang yang kafir, kadang-kadang berlaku. Orang kafir dia boleh buat benda yang pelik-pelik apa semua, macam Dajjal apa semua, kan. Maka dia dipanggil ihanah. Itu kalau dalam sudut ilmu tauhid. Maka utusan Nabi Isa alaihissalam ini, kan, maka dia diberi karamah. Sebab dia nak membuktikan bahawasanya betul dakwaan dia mengajak kepada Islam tu. Maka balik pada cerita ni, Habib An-Najjar ni, pakcik tadi yang jaga kambing tu, tanya kepada dua orang anak muda utusan Nabi Isa alaihissalam ni, apa bukti yang kamu ni, dakwaan kamu tu betul, agama Islam lah, sembah Tuhan yang Esa lah, apa semua, apa bukti dakwaan kamu tu betul? Maka mereka berdua kata kepada pakcik tu, kami boleh sembuhkan orang sakit. Itu nak mudah bagi pakcik tu faham, kan. Sebenarnya memang yang sembuhkan tu Allah. Tapi dia kata nak mudah, nak supaya pakcik nak cerita panjang-panjang, pakcik tu kan bukan reti. Maka dia kata kami boleh sembuhkan orang sakit, kan. Nahnu nashfi al-marid, kami boleh sembuhkan orang sakit. Wa nubri'ul akmaha wal abrasa biiznillah, dan kami boleh sembuhkan juga yang sakit sopak pun dengan izin Allah. Dia orang kata macam tu kepada pakcik tu. Maka pakcik tu kata, kalau betul macam tu, baiklah, saya ada anak saya sakit dah bertahun-tahun. Ya, dah bertahun-tahun anak saya sakit. Kalau betul dakwaan kamu tu, maka kamu sembuhkan dia. Maka dia kata boleh. Ya, maka dia bawa, pakcik tu bawa anak dia jumpa kepada dua orang anak muda ni, ya. Maka mereka berdua pun berdoalah kepada Allah. Mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan akhirnya sembuh anak pakcik tu, kan. Alhamdulillah, pakcik tu pun masuk Islam. Pakcik tu nama Habib An-Najjar tu, dia masuk Islam. Kemudian viral, cerita tu viral dekat negeri tu. Sebab semua orang tahu anak pakcik tu sakit bertahun-tahun, sakit tak sembuh-sembuh, doktor pun tak dapat nak sembuhkan dia. Tiba-tiba dia boleh sembuh. Orang semua tanya dia, macam mana kamu boleh sembuh? Dan maka dia pun ceritalah ada dua orang ni apa semua ni. Maka viral cerita tu, ya. Akhirnya sampai berita tu kepada raja di negeri Antakiyah ni. Nama dia Intikhis. Intikhis. Maka dia salah seorang daripada raja Rom pada zaman dulu, salah seorang raja di kerajaan Rom yang dia sembah berhala lah, musyrik lah. Maka mereka pun, dia pun Allah Sayyidina Muhammad
dia tanyalah soal jawab dengan temu duga dengan dua orang pemuda ni, macam mana kamu boleh sembuhkan apa semua. Mereka katalah agama yang kami bawa ni agama sembah Allah yang esa, la ilaha illallah, kan. La ilaha illallah ni memang ada. Perkataan la ilaha illallah ni dalam hadis Nabi kata apa? Afdalu ma qultu ana wan nabiyyun min qabli la ilaha illallah. Nabi kata perkataan la ilaha illallah ni memang diucap bukan oleh Nabi je. Semua Nabi-Nabi sebelum ni memang semua ucap la ilaha illallah. Tapi Muhammad Rasulullah tu tak adalah. Itu untuk Nabi kita lah. Kan? Agama. Jadi la ilaha illallah. Raja ni marah. Raja ni kata, mana boleh kamu bawa agama asing? Kan? Mana boleh kamu bawa agama asing dekat sini? Tak boleh. Maka raja ni marah. Dia penjarakan dua orang ni. Ya? Dia penjarakan dua orang ni. Maka berita tersebut sampailah kepada pengetahuan Nabi Isa alaihi salam. Ya. Maka sampai kepada pengetahuan Nabi Isa alaihi salam. Allah Sayyidina Muhammad. Kemudian Nabi Isa hantar seorang lagi, orang yang ketiga untuk bantu. Kamu pergi ke negeri Antakya tu, kamu bantu. Dua orang sahabat kamu tu dah kena penjara. Dah masuk penjara, raja tu dah penjarakan dia. Maka kamu pergi ke sana, misi. Dia bagi misi kepada yang ketiga ni. Nabi Isa bagi misi kepada dia untuk selamatkan kawan dia yang dua orang dalam penjara tadi. Maka baik, dia pun datanglah. Kan? Yang ketiga ni nama dia Syam'un. Ni zaman dulu, dia bukan Arab. Dia pelik-pelik nama zaman dulu. Kan? Yang dua orang tadi mana nama dia? Allah Sayyidina Muhammad. Tak jumpa pula, panjang sangat ni. Kita panjang sangat. Walhasilnya yang ketiga ni datang Syam'un. Maka Syam'un ini dia ada satu taktik lah. Dia kata, saya datang ke negeri Antakya ni saya nak menyamar, dia kata. Kalau saya mengaku saya ni sahabat kepada dua orang ni, datang juga daripada Nabi Isa, saya pun kena penjara dengan orang, masuk penjara sama-sama, jadi tiga-tiga dalam penjara. Tak percayalah, misi ni gagal lah, dia kata. Maka dia ada taktik, dia kata nak menyamar. Maka dia datang ke negeri itu, dia pun menyamar. Dia tengok, dia tak menzahirkan. Walhasilnya adalah perancangan dia menyamar apa semua. Tapi senyap-senyap dia berdakwah dekat luar istana, dari luar pengetahuan raja tu. Akhirnya ramai juga sebenarnya masuk Islam. Kan? Tapi akhirnya viral juga. Raja ni dengar kata dia ada kisah dia satu orang ni istana. Di istana raja ni asalnya dia buta. Tiba-tiba satu hari raja tengok dia sembuh. Raja kata, awak bukan buta ke sebelum ni? Maka dia pun cerita. Ada satu orang anak muda ni, dia boleh sembuhkan semua orang apa semua, nama dia Syam'un. Raja panggil, maka datanglah Syam'un ke istana. Tapi dia pura-pura, dia tak kenal dua orang ni dalam penjara tadi. Dia seolah-olah orang yang ketiga lah. Walhasilnya dia sembunyikan keislaman dia. Dia duduk dalam istana raja, kan? Tapi dia sembunyikan keislaman dia sebab dia tengah berfikir taktik yang sesuai macam mana nak keluarkan sahabat dia. Kan? Walhasilnya dipendekkan cerita. Akhirnya dia pun terbongkar juga cerita yang dia ni pun adalah sahabat kepada dua orang yang dalam penjara tadi. Kan? Akhirnya dipendekkan cerita, panjang cerita dia sebenarnya. Dipendekkan cerita, dia akhirnya terbongkar juga rahsia tu. Jadi raja nak bunuh ketiga-tiga orang ni. Bila raja nak bunuh ketiga-tiga orang ni, berita tersebut tersebar ke seluruh negeri Antakya itu. Maka pakcik tu, Habib An-Najjar tu, yang duduk di hujung kota tu, di hujung negeri tu, bila dia dengar yang mana kira pendakwah, tiga orang pendakwah ni lah yang nak dibunuh, maka pakcik ni cepat-cepat lari pergi istana segera untuk selamatkan tiga orang ni, nak pertahankan tiga orang ni. Maka disebabkan pakcik ni pun dah lemah, dah tua, akhirnya dia pun apalah kudrat dia sangat. Maka akhirnya dia pun dibunuh. Bila dia dibunuh, terus dia dimasukkan ke dalam syurga. Bila dia dimasuk dalam syurga, dia kata, alangkah bagusnya kalau kaum aku tahu cantiknya syurga yang aku masuk ni. Sayangnya mereka tak tahu. Kan? Dia masuk syurga. Dan Allah hantar azab di penduduk negeri itu, semua mati. Kan? Allah hantar azab di negeri itu, semuanya mati. Maka ini kisah yang dalam surah Yasin ni yang kita nak baca tadi ni, ayat yang ke-13 ni. Okey. Ayat ke-13 tu,
Wadrib lahum mathalan ashabal qaryati idh ja'ahal mursalun. Ceritakan kepada mereka wahai Muhammad, ceritakan kepada umatmu kisah ashabul qaryah, penduduk kampung. Penduduk kampung itu Antioquia itulah. Dia sebenarnya bukan kampung, dia mungkin negeri. Kan? Kalau zaman dalam Quran kan, Mesir itu pun dipanggil qaryah kan. Dia negeri. Jadi negeri itu yang Antioquia itu. Idh ja'ahal mursalun, ketika mana datang para rasul kepada mereka. Para rasul dekat situ adalah utusan kepada Nabi Isa alaihissalam. Idh arsalna ilaihim itsnain, ketika kami menghantar kepada mereka dua orang. Yang tadi tu itsnain, dua bahasa Arab kan. Kami hantar kepada mereka dua orang pendakwah ni. Fakazzabuhuma, tetapi penduduk kampung itu mendustakan dua orang ini. Fa'azzazna bithalithin, maka kami kuatkan dengan orang yang ketiga. Itu yang ketiga tadi kan, bila dua orang dia ketangkap, maka Nabi Isa hantar seorang lagi yang ketiga. Faqalu inna ilaikum mursalun, mereka berkata kepada penduduk negeri Antioquia ini, kami adalah utusan. Mursalun itu maksud dia utusan. Utusan Rasul itu pun sendiri maksud dia utusan. Kan? Utusan. Kalau Rasulullah, utusan Allah. Kalau Rasulillah, utusan kepada utusan Allah. Nampak? Dalam ini kan ada dalam hadis pun yang mana para sahabat yang dihantar oleh Nabi, dia kata nahnu Rasulillah, kami adalah utusan kepada utusan Allah. Dia kata kan, Rasul tu maksud dia utusan. Faqalu ma antum illa basyarum mithluna. Penduduk negeri itu dia kata tak ada, kami tak percaya. Kamu ni semua utusan apa semua, kami tak percaya. Dia kata, penduduk kampung dia kata apa? Ma antum illa basyarum mithluna. Kamu semua ni manusia macam kami je. Tengok sama je, makan pun makan nasi juga, makan roti juga katanya. Kan nampak itu orang apa ni hujah, apa ni orang-orang yang musyrikin ni kalau tak nak beriman, itu hujah mereka. Ya. Sebab tu dalam Quran Allah rakam dialog betul. Mereka kata kenapa diutuskan Nabi yang berjalan di pasar-pasar bersama macam kami juga, kenapa tak utus malaikat? Kalau betul lah agama Islam ni agama betul, agama yang dibawa oleh Allah ni betul, kenapa Allah tak hantar malaikat untuk ajak berdakwah, kami dakwah kepada Islam? Kenapa hantar manusia biasa je macam kami juga? Itu orang dulu-dulu punya cakap kan, dia punya argue dengan Nabi dia macam tu. Tapi dalam Quran Allah lawan, Allah kecam, Allah kata kalau kami hantar malaikat pun mereka takkan beriman juga kan. Sebab alasan, kalau nak seribu daya, tak nak seribu dalih kan. Okey, mereka kata apa? Ma antum illa basyarum mithluna, kamu ini manusia macam kami aja. Wa ma anzalar rahmanu min syai', Tuhan tak ada hantar apa-apa pun, kami tak percaya. Tuhan tu ada hantar apa-apa utusan, kami tak percaya. Dia kata, in antum illa takdzibun, kamu semua ni pembohong. Dia kata dekat yang utusan Nabi Isa ni lah, penduduk negeri ni kata apa? In antum illa takdzibun, kamu semua ni pembohong. Dia kata, kami tak percaya. Qalu, maka pendakwah ni yang tiga orang ni berkata, Rabbuna ya'lamu inna ilaikum lamursalun, Tuhan kami mengetahui yang kami ni betul-betul utusan kepada Nabi Isa lah, utusan kepada utusan Allah kan. Tuhan kami tahu, kalau kamu tak percaya pun, tapi Tuhan kami tahu kan, yang mana kami ni memang adalah utusan kan dari kepada Nabi Isa. Wa ma alaina illal balaghul mubin, tugas kami cuma menyampaikan aja. Tugaskan kami, ma alaina illal balaghul mubin, tugas kami hanya menyampaikan. Kalau tuan-tuan tak nak dengar, apa yang saya boleh buat? Ya? Kalau tuan-tuan perempuan tak nak dengar, dia kata saya tak boleh buat apa-apa, saya cuma sampaikan aja. Tugas saya dah selesai, saya dah sampaikan. Kalau tuan-tuan perempuan tak percaya, tak nak dengar, apa yang saya boleh buat? Dengan itu dia kata dia lah. Kata dia kepada penduduk negeri itu. Qalu inna tatayyarna bikum, penduduk negeri itu kata apa? Kami ni dapat nasib malang dengan kamu. Sebelum kamu datang sini, hujan turun apa semua. Kamu datang ni terus kemarau negeri kami. Nasib malang. Kalau bahasa nasib malang lah. Bahasa lembut dia nasib malang lah. Nah, kami ni dapat nasib malang dengan kamu ni. Kamu datang buat nasib malang, penduduk negeri ni kata. Sebab sebelum diorang datang,
hujan, tapi dia datang kemarau, kan? Maka dia kata kesimpulannya diorang ni lah yang datang bawa nasib malang ke penduduk negeri kita ni. La illam tantahu lanarjumannakum. Kalau kamu tak berhenti, penduduk negeri tu dia kata kepada pendakwah ni, 3 orang ni, kalau kamu tak berhenti dakwah kamu ni, lanarjumannakum, kami rejam kamu. Rejam, baling dengan batu sampai mati. Kan? Itu cara siasatan zaman dulu lah. Kan? Dia kata kami rejam kamu. Kan? Kami bunuh kamu, maksud dia. Wala yamassannakum minna azabun alim. Kamu akan rasa azab yang pedih daripada kami. Penduduk negeri ni dia bagi ancaman kepada para pendakwah ini. Maka memang itu lumrah. Kata Nabi SAW, setiap Nabi yang diutus membawa kalimah La ilaha illallah ni akan ditentang oleh umat dia. Subhanallah. Sebab itu Nabi Muhammad SAW ketika mula-mula dapat wahyu dekat Gua Hira tu, Nabi tak tahu, Nabi dalam keadaan terpinga-pinga. Maka ketika tu Siti Khadijah ni, dia ada dia punya sepupu dia, Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal ni dia ahli kitab, tapi dia dah tua dan dia dah buta. Ketika tu dia dah uzur. Maka Siti Khadijah kata teringat Waraqah bin Naufal ni, dia punya sepupu dia ni, maka jom kita pergi tanya dia. Maka mereka, Siti Khadijah ni bawa Nabi Muhammad jumpa Waraqah bin Naufal ni, cerita wahyu apa Nabi Muhammad ni dalam keadaan terkejut. Baru dapat wahyu kan dekat Gua Hira, kena peluk dengan malaikat Jibril, dia cerita apa semua, dia pun tak tahu apa yang akan terjadi apa semua. Waraqah bin Naufal ni dia kata apa, kalau betul lah apa yang diceritakan oleh Muhammad ini, itulah namus malaikat Jibril yang pernah dihantar dulu kepada Nabi Musa. Kan? Kemudian Waraqah bin Naufal kata, alangkah bagusnya kalau aku masih hidup ketika penduduk negeri Mekah ini menghalau kamu keluar daripada Mekah ini. Maka ketika tu Nabi Muhammad rasa pelik. Nabi Muhammad kata, penduduk Mekah ni akan halau saya. Kenapa? Sebab ketika tu Nabi Muhammad ini memang disanjung oleh penduduk Mekah. Memang semua orang sayang kepada dia. Dia panggil Al-Amin, yang jujur, yang amanah. Memang semua penduduk Nabi Muhammad tak ada bermusuh dengan seorang pun penduduk negeri Mekah. Semua orang suka Nabi Muhammad. Jadi ketika Waraqah bin Naufal ni kata, alangkah bagusnya kalau saya masih hidup ketika penduduk Mekah ni menghalau kamu, saya akan mempertahankan awak dengan seluruh jiwa raga saya. Nabi Muhammad pelik. Nabi kata, penduduk Mekah akan halau saya. Kenapa? Waraqah bin Naufal kata, Waraqah bin Naufal dia tersenyum. Dia kata, wahai Muhammad, setiap Nabi yang diutus seperti kamu sebelum ni, semuanya mereka akan dimusuhi oleh kaum dia. Bersedia sajalah kamu. Subhanallah. Kan? Bersedialah buat persiapan mental dan fizikal untuk dimusuhi. Memang betul akhirnya Nabi dia halau keluar daripada Mekah kan. Subhanallah. Begitu. La ilaha illallah. Okey. Dia kata, kalau kamu tak berhenti berdakwah ni, kami bunuh kamu. Qalu ta'irukum ma'akum. Maka utusan Nabi Isa ni kata apa? Tak. Nasib malang yang menimpa kamu di negeri ini bukan disebabkan kami, tapi perbuatan kamu sendiri. Kamu telah mensyirikkan Allah, maka Allah hantar azab itu sebagai peringatan supaya kamu ni kembali kepada Allah. Itu dia. Utusan Nabi Isa ni diingatkan. Itu azab apa, kemarau lah apa semua. Jadi kena ingat. Semua bencana, orang panggil bencana alam. Dia bukan bencana alam. Itu mesej daripada Tuhan. Yang berlaku di laut, ataupun berlaku di darat, ataupun yang daripada udara. Dan apa sahaja yang berlaku, itu bukan sekadar bencana alam. Itu adalah mesej dari Tuhan. Subhanallah. Jadi, utusan Nabi Isa ni diingatkan. Dia kata, qalu ta'irukum ma'akum in dzukirtum. Kalau kamu beriman, nescaya kamu tak kena musibah-musibah ni, kemarau apa semua ni mati, ternakan kamu mati, binatang-binatang mati, pokok-pokok, tanaman, ladang-ladang mati. Nescaya kamu, benda ni takkan berlaku kalau kamu beriman kepada Allah. Dia dakwah. Bal antum qaumun musrifun. Tapi kamu tak nak dengar cakap. Kamu tak nak jangan cakap, degil. Kan? Tak nak dengar cakap. Maka mereka pun dalam Quran ni, ayat ni dipendekkan, ada ringkaskan cerita kan. Maka walhasilnya mereka ni ditangkap, raja nak bunuh 3 orang ni, mereka nak dibunuh oleh raja. Maka ketika itu, waja'a min aqsal madinati rajulun yas'a.
datang daripada hujung bandar. Datang daripada hujung bandar itu seorang lelaki yang berlari. Siapa dia? Tu Habib An-Najjar tadi. Dengan pak cik tadi. Dengan Habib An-Najjar tu dia dengar dia datang berlari. Dia nak bantu. Qala ya qaumi tabi'ul mursalin. Pak cik tu kata kepada penduduk negeri dia, wahai kaumku, ikutlah para rasul ni. Ikutlah utusan ni yang dihantar kepada para pendakwah ni. Kita ikut je cakap dia orang ni. Ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Ikut mereka ni, tengok mereka ni tak minta upah. Itu bukti yang mereka ni bukan matlamat dia bukan duit, tapi memang mereka ni betul-betul ikhlas dakwah mereka ni. Bukan ada benda yang terselindung, bukan. Kan, subhanallah, dia kata wa hum muhtadun, dan mereka sendiri pun mendapat petunjuk. Kan, subhanallah. Wa ma liya la a'budu alladhi fatarani wa ilaihi turja'un. Maka dia pakcik ni kata, maka orang kampung tu marahlah kepada pakcik ni, oh kamu pun dah masuk Islam ke? Kalau macam tu kamu pun kami bunuh jugalah. Dia orang kata kepada pakcik tu, Habib An-Najjar ni, kamu pun dah masuk Islam nampaknya, kami bunuh awak sekali lah, senang. Pakcik tu kata, wa ma liya la a'budu alladhi fatarani wa ilaihi turja'un. Kenapa salah ke kalau saya sembah Tuhan yang telah menciptakan saya? Salah ke saya sembah Tuhan yang menciptakan saya? Adakah itu satu kesalahan? Senyap semua orang. Dia kata, wa ilaihi turja'un, dan kepada Tuhan itu juga kamu semua akan kembali. Kamu semua akan dikembalikan jumpa dengan Tuhan itu juga. Kenapa kamu pun tak beriman sekali? Sepatutnya bukan saya seorang aja, awak semuanya kena beriman sepatutnya. Kan? Attakhidhu min dunihi alihatan. Adakah patut saya sembah Tuhan-Tuhan yang lain selain daripada dia? Pakcik ni kata, adakah patut saya sembah Tuhan-Tuhan yang lain selain daripada Allah? In yuridnir rahmanu bidurrin. Dah bunyi dah. In yuridnir rahmanu bidurrin, kalaulah Tuhan Allah itu nakkan mudarat kepada saya, la tughni anni syafa'atuhum. Ni Tuhan-Tuhan patung-patung yang kamu sembah ni semua tak boleh tolong saya. Pakcik ni, Habib An-Najjar ni, dengan suara yang lantang dia cakap. Walaupun dia ketika tu seorang tua, lemah, kuderat dia pun dah lemah, tapi semangat dia tu kuat. Subhanallah. Semangat dia tu kuat. Walaupun yang depan-depan dia ni orang gagah-gagah, kan, kalau dia orang semua pukul dia tak boleh nak melawan pun, dia dah tua dah, tapi semangat dia tu kuat. Subhanallah. Dia kata kalau Allah nak apa-apa mudarat kepada saya, Tuhan, patung-patung yang kamu sembah ni semua tak boleh bantu saya. Wala yunqidun, kan? Semua tak boleh selamatkan saya, patung-patung ni tak boleh buat apa. Inni idzal lafi dhalalim mubin. Kalau saya pun sembah patung-patung ni, sesatlah saya. Pakcik tu kata, sesatlah saya kalau saya pun sembah patung-patung ni juga. Inni amantu bi rabbikum fasma'un. Pakcik ni cakap kepada pendakwah 3 orang ni, inni amantu bi rabbikum, saya beriman dengan Tuhan kamu. Kamu yang datang bertiga ni datang daripada Nabi Isa, kamu mengajak kepada mengesa mentauhidkan Allah. Saya beriman dengan Tuhan kamu, Allah. Pakcik tu cakap kepada pendakwah ni, fasma'un, dengarlah pengakuan saya. Cakap depan semua orang ni, saya declare depan semua orang ni, saya beriman dengan Tuhan kamu. Dia orang tak cakap banyak, semua pergi pukul pijak pakcik ni, dan akhirnya syahid pakcik ni. Subhanallah, kan? Pakcik ni syahid, kan? Dibunuh. Kederat dia tak ada kederat nak melawan, kan? Tapi adakah dia syahid itu, adakah bila dia mati, adakah itu maksud dia kalah? Tidak. Walaupun dia syahid, walaupun dia mati, tapi dia menang. Yang bunuh dia tadi, walaupun nampak macam kuat, tapi mereka kalah. Subhanallah. Jadi kita jangan tertipu dengan dunia ni. Sebab ada yang nampak macam rugi, tapi sebenarnya untung akhirat. Nampak dunia macam rugi, apalah bisnes macam ni, tak pandai apa semua, rugi, kan, bagi duit sana sini, nampak macam rugi, tapi sebenarnya untung. Yang nampak macam untung, tapi sebenarnya rugi. Oh, ni bisnes power ni, tapi semua ada sapu, kan, habis halal haram ke apa tak kira dah, semua ada sapu, nampak macam untung, macam kaya, tapi sebenarnya rugi. Ini dunia ni dia tipu daya. Yang nampak untung sebenarnya rugi, yang nampak rugi sebenarnya untung, yang nampak macam kalah sebenarnya menang, yang nampak menang sebenarnya kalah. Subhanallah, jangan tertipu dengan dunia. Maka pakcik ni syahid. Bila dah syahid, meninggal dunia,
maka dikatakan kepada pak cik ni, ila dakhulil jannah, masuklah syurga. Subhanallah, masuklah syurga. Bila dia masuk syurga, pak cik ni dia teringat kaum-kaum yang bunuh dia tadi. Dia ucapkan terima kasih pula. Kan, terima kasih dia orang bunuh saya, sebab tu saya boleh masuk syurga. Saya tak ada masuk syurga macam ni. Subhanallah. Kan? Maka pakcik tu kata apa? Qala ya laita qaumi ya'lamun. Alangkah bagusnya kalau diorang semua tahu, nampak nikmat syurga yang saya sedang dah masuk kecapi ni. Kan, dia mungkin di alam barzakh belum masuk syurga lagi. Syurga di akhirat kan. Tapi dalam alam barzakh itu pun taman syurga. Taman syurga tu pun dah cantik dah. Tak payah belum masuk syurga yang betul, real dekat akhirat nanti. Orang yang beriman ni baru masuk taman syurga dalam kubur saja pun dah sangat cantik. Subhanallah. Ada banyak video dekat YouTube orang rakam. Kalau orang tak rakam, orang tak percaya. Tapi ada rakam. Sebab zaman sekarang ada teknologi boleh rakam. Orang-orang yang nak meninggal dunia ni dia kata cantik, cantik. Ada bahasa Arab dia kata jamil, jamil wallah ya akhwan jamil. Kan dia kata cantik, cantik. Kan betul dia senyum meninggal dunia. Subhanallah. Itu dalam YouTube video. Saya cerita video, tuan-tuan tak percaya. Ni depan mata saya sendiri pernah berlaku. Dekat KL ni. Dekat KL ni nak meninggal dunia, dia tunjuk atas kan, cantik, dia kata cantik. Dia cakap kat bini dia, cantik kan, cantik kan. Bini dia kata abang la ilaha illallah, dia sebut la ilaha illallah, betul, cantik, cantik. Banyak kali dia cakap cantik, cantik. Dan sekali dia meninggal. Dia tu masa muda dulu dia buat masjid. Ada satu masjid dekat KL ni, saya tak nak sebut. Dia lah yang banyak donation. Dia buat masjid tu bukan sekadar duit aja dia bagi. Dia usaha sampai masjid tu betul-betul jadi, siap. Subhanallah, depan mata saya. Kan, dia kata cantik, cantik. Dia kata meninggal. Kan, subhanallah. Okeylah, masa pun dah habis dah ni. Habis dah masa. Okeylah, jadi sekadar tu saja. Nanti kita sambung lagi dalam kelas akan datang insya-Allah. Hadza billahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.